Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sekali lagi, Razlan pula giliran menyindir Taqiyuddin. Kenapa kakak sanggup tukar bin anaknya, kata beliau. Pemimpin UMNO membalas kiasan Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hasan yang mengumpamakan bersatu kurang anak lelaki, sehingga memaksa Muhammad Rizwadi Ismail keluar parti dengan menyertai bersatu untuk menjadi calon. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Razlan Rafi'i berkata, jika bersatu kurang anak lelaki, bagaimana pula dengan 480 ahli bersatu yang bertindak keluar parti semalam? Jika dikatakan si adik kekurangan anak lelaki untuk bantu kerja ladang kebun getah, mengapa pula muncul 480 ahli bersatu di dalam Gua Musang mengistihar diri keluar parti dan masuk UMNO? Takkan tiada ahli akar umbi bersatu di sini yang berkebolehan atau berkelayakan menjadi calon selain orang PAS, kata Razlan dalam satu hantaran di Facebooknya. Terdahulu, Malaysia kini melaporkan pencalonan bekas Timbalan Ketua Pemuda PAS Gua Musang itu sebagai calon mewakili bersatu dalam pilihan raya kecil PRK Dun Nenggiri, umpama kakak menolong adik. Taqiyuddin Hasan berkata, ia tidak sepatutnya menjadi isu kerana tindakan Rizwadi keluar PAS direstui pucuk pimpinan. Dengan memberi gambaran seorang adik memiliki ladang getah dan kurang anak lelaki untuk membantu, maka PAS sebagai kakak menghulurkan pertolongan. PAS adalah kakak, manakala bersatu adalah adik. Situasi yang berlaku apabila si adik mempunyai ladang kebun getah yang luas namun kekurangan anak lelaki menyebabkan dia meminta anak daripada kakaknya untuk membantu. Manakala bagi pihak kakak atau PAS pula, sudah tentu dia akan membantu apabila adiknya meminta pertolongan. Situasi inilah yang berlaku di PRK Nenggiri, katanya ketika berceramah di kampung Bertamlama Gua Musang malam tadi. Sementara itu, secara sinis Razlan berkata, mengapa seorang kakak sanggup menukar bin anaknya kepada adik? Ia merujuk kepada tindakan PAS membenarkan Rizwadi keluar parti Islam itu dengan menyertai bersatu. Mengapa si kakak sanggup menukarkan bin anak itu, tapi tadi kepada bin adiknya meskipun niat hanya nak bantu? Kalau nak bantu mudah faham lagi, ialah jika niat PAS nak bantu bersatu, tak perlulah si calon tersebut letak jawatan sebagai ahli PAS dan menyertai bersatu, katanya lagi. Saudara-saudara sekalian, itu adalah pendedahan yang memang betul dan luar biasa. Manakan mungkin nak menolong orang kan sehingga nak serahkan anak sendiri. Itu tindakan yang agak kurang bijak, bodoh. Dan sebenarnya kalau benar PAS nak bantu bersatu dalam pilihan raya ini, tidak perlu nak sampai memberikan pula calon ataupun ahli mereka. Cukup dengan membantu melalui akar umbi, melalui jentera pilihan raya. Tapi memang kelihatan sangat parti bersatu seakan-akan ada masalah dalaman yang mana tidak mempunyai peneraju, tidak mempunyai calon yang baik di tempat tersebut. Sekian dulu, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Himpunan Pembebasan Palestin, himpunan yang paling berjaya setakat ini, lebih berjaya daripada himpunan yang pernah dibuat sebelum ini. Namun demikian, yang mengejutkan kita ialah ada orang yang ajak supaya memboikot himpunan tersebut. Yang lebih menyedihkan ialah yang mahu mengajak memboikot itu pula ialah daripada parti pembangkang. Hari ini dilaporkan di Harapan Daily, ajak orang boikot himpunan pembebasan Palestin setepak Wan Faisal di Bidas. Tindakan Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal menyeru orang ramai untuk memboikot
Himpunan Pembebasan Palestin di Stadium Aziata semalam ditempelak Angkatan Muda Harapan. Ketua penerangannya Amar Atan dalam satu kenyataan melabel Ketua Pemuda Bersatu itu sebagai munafik kerana menyeru memboikot hanya disebabkan perbezaan politik. Ada netizen kata, kenapa sehingga ada perbezaan politik membawa kepada memboikot perkara begini? Sepatutnya, kata netizen, walau macam mana sekalipun berbeza politik, mereka tidak boleh mengambil tindakan seperti itu. Mereka sepatutnya bersatu padu di bawah satu bumbung agama, di bawah satu perjuangan, yaitu membebaskan Palestin. Kenapa sehingga gara-gara politik mereka berpecah? Tegas Amar lagi, adalah tidak wajar untuk Wan Faisal bersikap tertutup dan bersifat asobiah dalam isu ini. Beliau seolah-olah merasakan hanya perjuangan beliau atau hanya perjuangan Perikatan Nasional saja yang terpaling Palestin dan terpaling Islam. Kenapa Wan Faisal menganggap perjuangan beliau seolah-olah sahaja yang benar dan tindakan perjuangan pihak lain, termasuk kerajaan, adalah salah? Adakah ini bentuk pemikiran Ashabiah atau Khawarij yang beliau cuba promosikan? Tidak pernah kita dengar bersatu menganjurkan solidariti seperti ini, tetapi hanya menumpang program pihak lain, sindirnya dalam kenyataan balas hari ini. Amar berkata demikian apabila Wan Faisal ibarat kuman. Aman berkata Wan Faisal ibarat kuman di seberang laut nampak, masalah diri sendiri tidak nampak. Janganlah berhasad apabila orang lain melakukan kebaikan, tetapi sebaliknya lakukanlah kebaikan bersama, kata Amar. Ayo bersama-sama dalam solidariti malam ini dan tinggalkan segala sengketa politik demi pembebasan Al-Quds Palestin, ujarnya lagi. Saudara-saudara sekalian, ini adalah pendedahan yang paling menarik sekali. Mengapa Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal bertindak seolah-olah beliaulah yang terpaling Islam dan terpaling perjuangan Palestin? Mengapa pula cuba mengajak, menyeru memboikot Himpunan Pembebasan Palestin di Stadium Aziata? Sedangkan perhimpunan tersebut adalah perhimpunan untuk Palestin. Kenapa sehingga melakukan itu hanya kerana perbezaan politik? Adakah wajar Wan Ahmad Faisal melakukan perkara tersebut? Menurut Amar, ianya tidak wajar. Beliau bersikap tertutup dan bersifat asyabiah dalam hal ini. Beliau seolah-olah merasakan hanya perjuangan beliau sahaja yang benar dan tindakan perjuangan lain, termasuk kerajaan, adalah salah. Adakah ini bentuk pemikiran asyabiah atau Khawarij yang beliau cuba promosikan? Tidak pernah kita dengar bersatu menganjurkan solidariti seperti ini, tetapi hanya menumpang program pihak lain, sindirnya lagi. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Yang ini paling panas sekali. Ini melibatkan perseteruan antara PAS dan juga Parti Gerakan. Hari ini ada satu cabaran yang luar biasa ditujukan kepada Parti Gerakan. Apabila Parti Gerakan seakan-akan dihalau atau diusir daripada Perikatan Nasional oleh PAS. Lebih-lebih lagi apabila Sanusi kata kalau PAS nak keluar, kalau Gerakan nak keluar daripada Perikatan Nasional, Sanusi kata silakanlah, tiada yang menghalang, kata beliau. Ini sebenarnya mengguris perasaan Parti Gerakan. Seakan-akan Parti Gerakan ini pipi tak mancung, hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong. Tak tahu malulah macam tu kan, di mana maruah para pemimpin Parti Gerakan, takkanlah nak diam saja. Dan kebetulan pula, Parti Gerakan hanya mempunyai satu kerusi. Bukan di Parlimen, tetapi Dewan Undangan Negeri, satu kerusi sahaja di keseluruhan Malaysia, hanya satu kerusi dimiliki oleh Parti Gerakan, iaitu di Kedah. Jadi kebetulan pula yang mengancam ataupun mengugut, yang
mengarah atau mencabar gerakan itu keluar daripada parti Gabungan Perikatan Nasional itu Sanusi. Sanusi cabar, kata beliau, keluarlah kalau nak. Kali ini Parti Gerakan pula yang dicabar. Wakil Rakyat Tunggal Parti Gerakan pula dicabar tarik balik sokongan pada Sanusi di Kedah. Ini kan hebat. Seorang wakil rakyat DAP mencabar gerakan untuk menarik balik sokongan wakil rakyat tunggal parti itu terhadap Menteri Besar Negeri Muhammad Sanusi Maknor. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kota Darul Aman Teh Swi Leong berkata, gerakan harus mengambil pendirian berkaitan berikutan kenyataan Sanusi yang mempersilakan parti itu meninggalkan Perikatan Nasional PN. Kata beliau, jangan hanya bertengkar dan memenuhi ruang media sosial, tetapi masih duduk semeja dalam kerajaan negeri Kedah yang dipimpin oleh Sanusi sekarang. Parti Gerakan hendaklah menunjukkan keberanian dan tidak perlu membuang masa serta sumber untuk mengekalkan satu-satunya kerusi exco-nya dalam kerajaan negeri Kedah jika merasakan bahawa prinsip dan nilai yang diperjuangkan tidak lagi selaras dengan dasar PAS atau Gabungan Perikatan Nasional. Jika rakan komponen dalam Perikatan Nasional sudah memanggil untuk keluar, mengapa harus terus berada dalam keadaan tidak selesa? Kata Teh dalam satu kenyataan semalam. Adun Kulim Wong Chia Zen, wakil rakyat tunggal gerakan di peringkat Parlimen dan Negeri dan dilantik sebagai Exco Kedah. Wong memenangi kerusi itu menentang Teh Lian Ong dari Pakatan Harapan pada pilihan raya negeri Kedah tahun lepas yang turut menyaksikan kerusi pembangkang negeri dikurangkan kepada hanya tinggal 3 wakil rakyat daripada DAP. Sebagai sebahagian daripada Perikatan Nasional bersama PAS dan Bersatu, gerakan kehilangan kesemua 23 kerusi parlimen yang diperuntukkan untuk bertanding pada PRU15 serta 35 kerusi lain pada pilihan raya negeri Ogos lalu. Pada 29 Julai, Sanusi yang juga Ketua Pengarah Pilihan Raya PN menyuarakan pandangan Naib Presiden PAS Muhammad Amar Nik Abdullah bahawa gerakan bebas untuk keluar jika parti itu tidak lagi selesa menjadi sebahagian daripada gabungan itu. Kedua-dua pemimpin itu menjawab kenyataan awal Timbalan Presiden Gerakan Oh Tong Kiong bahawa parti itu tidak akan teragak-agak untuk meninggalkan Perikatan Nasional jika ia bermaksud mempertahankan sistem pendidikan Cina. Berapa komen daripada netizen? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.